Mari kita tengok apa itu maksud dan dalil wasiat. Wasiat ialah ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Dalil pensyariatan wasiat daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Surah An-Nisa ayat 11. Daripada hadis pula, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiyya fihi yabitu lailatani illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Yang bermaksud, tidak sepatutnya seseorang muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam, melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Riwayat Muslim. Adakah anda tahu apakah kedudukan wasiat di dalam Islam? Jom kita saksikan. Tahukah anda, pada permulaan Islam, wasiat diwajibkan untuk ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Kemudian, kewajipan berwasiat telah dimasukkan hukumnya apabila turunnya ayat mawaris dalam surah An-Nisa, iaitu yang menerangkan hak-hak dan pembahagian pusaka melalui hukum faraid. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Oleh yang demikian, Rasulullah amat menggalakkan wasiat dibuat bila mana telah terlintas di hati untuk membuat sesuatu wasiat. Seterusnya adalah hikmah wasiat dalam pembahagian harta pusaka. Kesemua hikmahnya ada 6. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan kebajikan melalui harta yang ditinggalkan, iaitu harta pusaka. Seterusnya, yang kedua pula ialah melahirkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula ialah dapat menambah pahala dan menampung kekurangan dalam ibadah yang dilakukan semasa hayatnya. Yang keempat pula ialah mengelakkan harta dari dibekukan. Seterusnya yang kelima adalah mengelakkan ataupun mengurangkan kemungkinan pertelingkahan antara waris. Dan yang terakhir sekali adalah yang keenam, mengeratkan silaturahim dengan kaum kerabatnya yang tidak menerima harta pusaka. Makna pusaka, dalilnya dan rukun pusaka. Pengertian pusaka. Menurut istilah bahasa Arab, al-miras dan al-irs mempunyai maksud yang sama, iaitu kekal atau perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Al-irs juga digunakan dengan makna harta yang diwarisi atau warisan. Daripada sudut bahasa Arab, ianya membawa maksud asal atau baki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal dan haramnya. Daripada surah Al-Fajr ayat 19. Menurut istilah syarak pula, pusaka ialah hak milik yang boleh dibahagikan kepada sesiapa yang berkelayakan selepas kematian pemiliknya, sama ada kerana hubungan kekeluargaan atau seumpamanya seperti hubungan perkahwinan dan walak. Pengertian harta pusaka.
Harta pusaka bermaksud semua harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematiannya, sama ada harta boleh alih seperti emas, perak, mata wang dan perabot, ataupun harta tidak boleh alih seperti tanah, rumah dan sebagainya. Kesemua ini termasuk dalam pengertian harta pusaka dan wajib diberikan kepada mereka yang layak. Dalil pensyariatan harta pusaka dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari surah An-Nisa ayat 176. Dalil pensyariatan dari hadis pula daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud hendaklah kamu berikan fardu-fardu kepada ahli-ahlinya. Apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang seterusnya adalah rukun pusaka, iaitu terdapat 3 rukun pusaka. Yang pertama, si mati, iaitu orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah waris, orang yang mewarisi, iaitu orang yang akan memusakai harta peninggalan si mati, sama ada waris melalui hubungan darah, hubungan perkahwinan ataupun hubungan hak pewalian dengan si mati. Rukun yang ketiga adalah harta, harta yang diwarisi, iaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai oleh ahli waris selepas membiayai belanja menguruskan pengebumian, hutang piutang dan wasiat. Hari ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan kewajipan harta pusaka si mati. Atau ia juga boleh dikatakan sebagai hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan si mati. Apakah kewajipan dan hak tersebut? Segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, sama ada harta yang dapat dipindah ataupun harta yang tidak dapat dipindahkan, mestilah diselesaikan dengan cara yang baik dan sempurna terlebih dahulu sebelum ia dibahagikan kepada pewaris yang berhak menerimanya, iaitu dengan diselesaikan terlebih dahulu perkara wajib yang berkaitan dengan harta dan zat harta serta tanggungjawab si mati yang perlu ditunaikan oleh si mati sebelum dia meninggal dunia. Perkara tersebut adalah: yang pertama adalah menyempurnakan dan menjelaskan segala hutang. Hutang yang berkaitan dengan jual beli mestilah ditunaikan terlebih dahulu sebelum jenazah dikebumikan. Kedua adalah perbelanjaan pengurusan jenazah. Hak pengurusan jenazah wajib dilakukan sebelum pelunasan hutang si mati, pelaksanaan wasiatnya dan pembahagian pusaka. Hal ini kerana penyempurnaan jenazah merupakan perkara penting berkaitan dengan manusia yang mempunyai kemuliaan sehinggalah dia disemadikan di liang lahat. Ketiga adalah hutang berkaitan dengan diri si mati. Menjelaskan hutang dan menyempurnakan hutang berkaitan dengan tanggungjawab si mati seperti zakat, nazar, kifarat dan yang berkaitan dengan hak manusia dan selainnya. Seterusnya yang keempat adalah menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat adalah sekiranya si mati ada melaksanakan wasiat dengan tidak melebihi 1/3 daripada harta peninggalan. Jika wasiat itu melebihi 1/3 daripada harta, ia mestilah dengan meminta izin daripada ahli waris terlebih dahulu. Hak yang kelima adalah pembahagian harta pusaka. Setelah sempurna segalanya, harta selebihnya mestilah dibahagikan kepada waris mengikut kadar masing-masing, seperti bayaran untuk balu jika semasa iddah ia memerlukan rumah sewa. Oleh itu, pembahagian pusaka merupakan perkara terakhir yang berkaitan dengan harta si mati. Ia dibahagikan kepada setiap waris mengikut kadar tetap masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat kepada syarat-syarat pewarisan harta pusaka. Tahukah anda, warisan harta pusaka mempunyai 4 syarat. Yang pertama, mati pewaris iaitu si mati. Kematiannya telah disahkan atau seseorang itu telah dianggap sebagai telah meninggal dunia. Namun, kematian itu
terbahagi kepada dua, iaitu mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki ialah benar-benar mati di mana kematian itu dapat dibuktikan dengan surat akuan mati. Yang kedua ialah mati hukmi. Secara hukumnya, dia dianggap mati. Sebagai contoh, orang yang hilang dan tidak dapat diketahui sama ada hidup ataupun mati. Syarat kedua pula ialah waris masih hidup. Waris tersebut disahkan masih hidup ketika kematian si mati walaupun hanya hidup seketika. Ahli waris yang akan menerima harta pusaka si mati hendaklah memenuhi salah satu sebab pewarisan, sama ada pertalian darah, perkahwinan atau agama. Seterusnya, hubungan waris dengan si mati diketahui oleh orang lain sama ada melalui hubungan kekeluargaan, pernikahan maupun mualak, iaitu pembebasan hamba. Syarat yang terakhir, hubungan yang melayakkan waris mewarisi harta dihuraikan secara terperinci oleh hakim bagi menerima harta pusaka tersebut. Hal ini demikian supaya tidak ada halangan yang mencegah waris daripada menerima pusaka. Antara halangannya ialah terdapat keraguan pada nasab, li'an, pasangan yang diharamkan untuk hidup bersama selamanya. Seterusnya, kafir, iaitu tidak mewarisi pusaka antara orang Islam dan bukan Islam. Terakhir ialah bayi yang lahir mati dan tidak disembahyangkan jenazahnya. Oleh itu, seorang hakim tidak boleh sewenang-wenangnya menerima pengakuan waris dan saksi perlu menjelaskan sebab yang melayakkan waris tersebut menerima pusaka ketika pengakuan itu dilakukan. Sebab pewarisan harta pusaka. Pengertian sebab. Menurut istilah bahasa Arab, sebab bermaksud sesuatu yang lain. Manakala, menurut istilah pula, sebab ialah sesuatu yang mewajibkan kewujudan sesuatu yang lain atau sesuatu yang mewajibkan ketiadaan sesuatu yang lain. Sebab pertama, perkahwinan, iaitu hubungan perkahwinan yang sah sekalipun mereka tidak bersetubuh. Kedua-dua pasangan suami isteri berhak menerima pusaka pasangannya. Mereka juga berhak mewarisi pusaka ketika iddah talak raj'i. 2. Keturunan, iaitu hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, ahli furuk, iaitu ke bawah seperti anak dan cucu. Yang kedua, ahli usul, iaitu ke atas seperti bapa, ibu, datuk dan nenek. Yang ketiga adalah ahli hawashi, iaitu ahli keluarga yang dihubungkan dengan waris saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, bapa saudara dan lain-lain. Ketiga adalah wala, iaitu orang yang memerdekakan hamba. Apabila seseorang membebaskan hamba, maka dia berhak mendapat pusaka daripada hamba tersebut. Yang keempat, Islam, yakni Baitul Mal. Apabila tiada siapa yang mewarisi harta pusaka tersebut, maka akan dikembalikan kepada Baitul Mal untuk manfaat orang Islam. Seterusnya, halangan pewarisan harta pusaka. Pengertian halangan. Menurut istilah, halangan bermaksud kewujudannya mewajibkan ketiadaannya yang lain, tetapi ketiadaannya tidak menghalang kewujudan atau ketiadaan sesuatu. Contohnya, perhambaan. Terdapat 3 penghalang pewarisan harta pusaka. Yang pertama, perhambaan. Seorang hamba tidak boleh memiliki harta kerana hartanya milik tuannya. Hamba juga tidak boleh mewariskan harta kerana hartanya milik tuannya. Kedua, pembunuhan. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh sama ada membunuh dengan niat atau tidak, sama ada dengan hak atau tidak. Dan yang ketiga, perbezaan antara Islam dan kafir. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam dan orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir kerana telah terputus atas sebab agama. Begitu juga orang murtad dianggap kafir dan tidak boleh mewarisi dan mewariskan harta pusaka. Persoalannya, siapa pula pewaris lelaki dan perempuan yang berhak mendapat harta warisan? Mari kita lihat. Terdapat 10 golongan lelaki yang boleh mewarisi harta warisan melalui hubungan keturunan, perkahwinan dan wala, iaitu anak lelaki kepada anak lelaki, bapa, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Seterusnya, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa atau seibu sebapa, suami dan lelaki yang memerdekakan hamba. Siapakah 7 golongan perempuan yang dapat mewarisi harta? 7 golongan ini ialah perempuan yang mempunyai hubungan melalui keturunan, perkahwinan dan juga wala. Berikut merupakan 7 golongan perempuan secara terperinci
ikhwah. Golongan ketiga, ibu al-um. Golongan keempat, nenek sebelah ibu atau bapa ada jatuh dengan al-jum'ah sehingga ke atas. Golongan kelima, adik-beradik perempuan dari semua arah sama ada seibu atau sebapa atau sebapa atau seibu. Golongan keenam, isteri az-zaujah. Golongan ketujuh, perempuan yang memerdekakan hamba al-mu'tiqah. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis pusaka. Tahukah kawan-kawan, jenis pusaka terbahagi kepada dua. Yang pertama, far, iaitu ketetapan. Yang kedua, as-sabah, iaitu harta yang berlebihan. Mari kita dalami maksud far. Far dari segi bahasa Arab mempunyai berbagai makna, antaranya waktu, bahagian dan ukuran. Far dari segi istilah pula bermaksud bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada waris tanpa sebarang tambahan kecuali melalui ras dan tanpa sebarang pengurangan kecuali melalui aul. Tahukah kawan-kawan bahawa far telah pun ditetapkan sedalam dua ketetapan. Ketetapan yang pertama adalah di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan ketetapan yang kedua ialah melalui ijtihad. Kawan-kawan, mari kita lihat far yang ditetapkan melalui kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Far yang ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala terbahagi kepada 6, antaranya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Seterusnya, mari kita lihat far yang telah ditetapkan melalui ijtihad. Para ulama telah menambah satu lagi far sebagai tambahan kepada 6 jenis far yang disebut dalam Al-Quran. Far yang ketujuh ialah 1/3 daripada baki pusaka. Tapi kawan-kawan, jom kita lihat berbagai referensi penerima 1/2 pusaka dan syaratnya. Terdapat 5 penerima 1/2 pusaka, antaranya suami iaitu al-zawj, yang kedua anak perempuan iaitu al-binti, yang ketiga iaitu anak perempuan kepada anak lelaki iaitu bintul ibni, dan yang keempat iaitu adik beradik perempuan seibu sebapa iaitu ukhti syaqiqah, dan yang kelima adik beradik perempuan sebapa ukhti minal ab. Okey, mari kita lihat syarat bagi suami. Syarat bagi suami mendapat 1/2 pusaka jika isterinya tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan, atau anak lelaki atau perempuan kepada anak lelaki, sama ada anak ini daripada dia sendiri ataupun daripada orang lain, termasuklah jika anak tersebut anak hasil penzinaan. Berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Maksudnya, dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Okey. Penerima yang kedua iaitu anak perempuan ataupun anak. Anak perempuan boleh mendapat 1/2 pusaka jika dia merupakan anak perempuan tunggal. Yang kedua, dia tidak mempunyai adik beradik lelaki yang boleh menjadikan dia asbabah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat walidatan fala yujib. Maksudnya, jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya adalah 1/2 harta itu. Dan penerima yang ketiga iaitu anak perempuan kepada anak lelaki iaitu bintul ibni. Dia mewarisi 1/2 pusaka dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia hanya seorang. Syarat yang kedua, tiada adik beradik lelaki yang akan menjadikan dia asbabah. Dan syarat yang ketiga, tiada anak lelaki al-ibnu dan anak perempuan al-binti kepada si mati. Penerima yang keempat, adik beradik perempuan seibu sebapa ukhti syaqiqah. Syaratnya, dia akan dapat 1/2 harta pusaka jika dia tiada huruf waris si mati seperti anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki kepada anak lelaki atau anak perempuan kepada anak perempuan. Syarat yang kedua, tiada usul waris seperti bapa atau datuk. Dan syarat yang ketiga, tunggal. Syarat keempat, tiada adik-beradik lelaki yang menjadikan dia asbabah. Berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 176, Imra'un halaka laysa lahu waladuhu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Maksudnya,
Jika seseorang mati dalam keadaan tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang adik-beradik perempuan, maka bagi adik-beradik perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, penerima yang terakhir iaitu penerima yang kelima adalah adik-beradik perempuan sebapa, al-ukhti min al-ab. Okey, adik-beradik perempuan sebapa akan menerima 1/2 pusaka jika memenuhi 5 syarat. 4 syaratnya ialah sama seperti syarat adik-beradik perempuan seibu sebapa. Dan syarat yang kelima ialah tiada adik-beradik lelaki atau perempuan seibu sebapa kepada si mati. Bahagian penerima pusaka dengan syarat. Penerima 1/4 pusaka dan syaratnya. Terdapat 2 jenis pewaris yang layak terima 1/4 iaitu suami az-zawj akan memperoleh 1/4 pusaka isterinya jika isterinya mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki. Bagi isteri atau para isteri berhak memperoleh 1/4 jika si suami tidak mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki, sama ada lelaki atau menerima 1/8 pusaka dengan syarat iaitu hanya isteri atau para isteri yang layak menerima dengan syarat jika suaminya mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki, sama ada lelaki atau perempuan. Seterusnya, terdapat 4 pewaris yang layak terima 2/3 pusaka dengan syarat iaitu 2 orang atau lebih anak perempuan kepada si mati tidak wujud bersama mereka asbab iaitu anak lelaki si mati. Yang kedua, 2 orang atau lebih anak perempuan kepada anak lelaki si mati iaitu tiada asbab bersama mereka si mati tidak mempunyai anak. Pewaris ketiga 2/3 pusaka 2 orang atau lebih saudara perempuan seibu sebapa dengan syarat tiada asabah bersama mereka, tidak wujud waris mati sama ada lelaki atau perempuan, tidak wujud asabah ada bapa atau datuk. Seterusnya, 2 orang atau lebih saudara perempuan sebapa iaitu 3 daripadanya sama seperti syarat saudara perempuan adalah tidak wujud saudara sebapa kepada si mati. Bagi penerima 1/3 pusaka dengan syarat iaitu terdapat 2 pewaris. Yang pertama adalah ibu, iaitu tiada furuk waris si mati sama ada lelaki atau perempuan seperti anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki atau anak perempuan pada anak lelaki. Syarat kedua adalah tiada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan si mati, 2 atau lebih sama ada seibu sebapa atau sebapa. Yang kedua, 2 orang atau lebih adik-beradik seibu dengan syarat tiada huruf waris si mati. Yang kedua, tiada usul waris si mati seperti bapa ataupun datuk. Seterusnya, 1/6 pusaka dapat 7 pewaris yang layak menerima. Penerima 1/6 pusaka iaitu bapa dengan syarat wujudnya huruf waris si mati seperti anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki kepada anak lelaki atau anak perempuan kepada anak lelaki. Yang kedua, ibu dengan 2 syarat iaitu jika wujud huruf waris si mati sama sebagaimana bahagian bapa, dan syarat kedua adalah jika si mati mempunyai 2 orang atau lebih adik-beradik sama ada seibu sebapa atau seibu. Penerima 1/6 pusaka yang ketiga iaitu seorang atau lebih anak perempuan kepada anak lelaki dengan syarat dia atau mereka hendaklah bersama-sama anak perempuan tunggal si mati tidak mempunyai anak lelaki dan tiada anak lelaki kepada anak lelaki yang menjadikan mereka asbah. Yang keempat adalah datuk iaitu bapa kepada bapa jika memenuhi syarat berikut. Pertama, wujud huruf waris si mati sama ada sebagaimana bahagian bapa, si mati tidak mempunyai bapa dan tiada ibu bagi si mati. Penerima 1/6 pusaka yang kelima iaitu seorang atau lebih anak perempuan kepada anak lelaki dengan syarat dia atau mereka hendaklah bersama-sama anak perempuan tunggal si mati tidak mempunyai anak lelaki. Dan yang ketiga, tiada anak lelaki kepada anak lelaki yang akan menjadikan mereka asbah. Seterusnya, penerima 1/6 pusaka yang keenam iaitu seorang atau lebih adik-beradik perempuan sebapa dengan syarat si mati tiada huruf waris, si mati juga tidak mempunyai usul waris iaitu bapa atau datuk bapa kepada bapa. Si mati juga tidak mempunyai adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bersama-sama dia terdapat seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa dan tiada bersama dia adik-beradik lelaki sebapa yang akan menjadikan dia asbah. Penerima terakhir bagi 1/6 pusaka iaitu adik-beradik lelaki atau perempuan seibu akan memperoleh 1/6 dengan syarat
tiada bersama mereka furuk waris atau usul surati yang akan menghalang mereka. Syarat kedua iaitu dia, adik-beradik lelaki atau perempuan seibu, hanya seorang. Jika ramai, mereka akan berkongsi 1/3. Akhir sekali adalah penerima 1/3 baki iaitu datuk pada bapa si mati dengan keadaan jika dia bersama adik-beradik lelaki atau perempuan seibu sebapa atau sebapa si mati. Yang kedua adalah ibu, memperolehi 1/3 baki dalam kes yang dikenal sebagai Umariyatan iaitu Umar Al-Khattab yang menetapkan 1/3 baki ini, dan juga kes Qarabiyatan iaitu kes yang terlalu hangat dibincangkan. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang maksud asobah. Apakah itu asobah dalam ilmu faraid? Mari sama-sama kita memahami maksud asobah dalam ilmu faraid. Maksud asobah ialah waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan, tetapi mereka ada kalanya mengambil semua pusaka, ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu, dan ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu, dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Baik, semua dah faham tentang maksud asobah? Mari kita ke bahagian seterusnya. Asobah mempunyai 3 jenis. Antaranya, asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi bermaksud pembahagian pusaka dengan cara menghabisi semua harta atau mengambil semua sisa untuk sekalian orang lelaki, tidak bersebab atau beserta orang lain. Mereka terdiri daripada 12 orang lelaki iaitu asobah bil ghair pula bermaksud pembahagian pusaka dengan jalan menghabiskan semua harta atau pengambilan semua baki untuk semua perempuan dengan sebab adanya orang lelaki lain, terdiri daripada 4 orang iaitu asobah ma'al ghair bermaksud pembahagian pusaka dengan jalan menghabisi semua harta atau mengambil semua sisa untuk sekalian orang perempuan sebab beserta orang perempuan lain, terdiri daripada 2 orang perempuan iaitu sekiranya tidak ada baki, maka tidak ada harta yang dapat diberikan kepada waris asobah. Ini kerana dalam proses pembahagian harta pusaka, bahagian waris fardu hendaklah didahulukan, manakala selebihnya adalah waris asobah. Dalam bahagian 2, kita akan tengok kiraan 2 dan apakah status untuk anak tak sah taraf dalam pewarisan harta. Jom kita lihat. Macam mana nak bahagikan? Soalan 2, si mati meninggalkan 2 juta dan mewasiatkan 1/8 daripada harta, meninggalkan seorang isteri, seorang lelaki, ibu kandung, 2 orang anak perempuan, saudara kandung lelaki, seibu sebapa. Saudara kandung seibu sebapa tak terlibat dalam pembagian harta pusaka ini kerana telah mahjub oleh anak lelaki dan tidak akan menerima sebarang harta. Asal masalah yang digunakan adalah 24 bagi menyeimbangi pembahagian harta pusaka. Fardu atau bahagian tetap waris mengikut faraid perlu didarabkan dengan asal masalah bagi mengenal pasti saham atau dapatan genap yang sah untuk setiap ahli waris. Jadi inilah bahagian yang diperolehi oleh setiap ahli waris. Perlu diingatkan, kiraan bahagian bagi setiap waris mestilah tepat dibimbangi ada kesalahan dalam pembahagian harta. Langkah kedua, nilai harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati perlu didarabkan dengan 24 asal masalah untuk kena pasti nilai untuk satu bahagian. Nilai satu bahagian saham tersebut perlu didarabkan dengan nilai bahagian yang diperolehi oleh setiap ahli waris. Anak lelaki dan anak perempuan akan mendapat asobah iaitu baki daripada harta yang telah dibahagikan. Sebelum pembahagian asobah, semua harta dan wasiat perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Perlu diingatkan, baki daripada harta tersebut, anak lelaki akan mendapat 2 bahagian, manakala anak perempuan hanya 1 bahagian sahaja.
Baki daripada harta tersebut perlu dibahagikan dengan 2 untuk mengenal pasti dapatan saham untuk 2 bahagian yang diperolehi anak lelaki. 2 bahagian selebihnya yang diperolehi untuk anak perempuan perlu dibahagikan dengan 2 kerana seorang anak perempuan hanya mendapat 1 bahagian sahaja. Tapi bagaimana kedudukan anak tidak sah taraf? Anak tak sah taraf tidak boleh menerima harta bapa kandung walaupun telah disahkan melalui ujian DNA, kecuali melalui wasiat. Anak istimewa ini adalah hak mutlak kepada ibu dan segala kebertanggungjawaban akan jatuh kepada ibu dan keluarga si ibu. Anak tidak sah taraf hanya boleh mewarisi harta dengan 3 keadaan. Harta tersebut adalah milik ibu dan ibu meninggal tanpa wasiat dan ibu tiada keturunan lain yang sah. Seperti tiada anak kandung yang sah tarafnya atau cucu dan ke bawah. Tetapi, anak istimewa ini boleh menjadi pewaris yang sah kepada bapanya jika telah disahkan perkahwinan ibu bapanya pada Seksyen 4 Akta Kesah Tarafan 1961 ataupun telah pengambilan anak angkat Akta Pengangkatan 1952 di bawah Akta 27. Jadi begitulah perjalanan wasiat dan harta pusaka. Jangan ambil mudah. Baiklah, saya akan teruskan dengan isu dan pengiraan dalam pembahagian harta pusaka. Isu yang pertama, seseorang lelaki telah mati dan meninggalkan ahli waris iaitu si mati telah meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, seorang isteri, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Mari kita lihat kadar nisbah agihan harta. Harta yang ditinggalkan oleh si mati ialah RM500,000 dan ayah akan mendapat 1/6, ibu akan mendapat 1/6, isteri mendapat 1/8 dan anak lelaki akan mendapat 2 nisbah 1 daripada anak perempuan dan anak perempuan mendapat nisbah 1/2 daripada anak lelaki. Jom kita lihat cara pengiraan. Okey, selepas kita membuat jadual ini, kita perlu mengetahui asal masalah. Jadi, cara untuk mengetahui asal masalah ialah pertama sekali kita perlulah menamakan nilai penyebut seperti yang telah saya kira iaitu asal masalah ialah 24. Untuk mendapatkan nilai 1 unit, harta yang ditinggalkan perlu dibahagikan dengan asal masalah seperti jumlah yang telah dinyatakan di bawah iaitu RM20,833.33. Mari kita lihat, ayah si mati akan mendapat 1/6 bersamaan dengan 4 unit. Jadi, 1 unit bersamaan dengan RM20,833.33 akan didarabkan dengan 4 dan akan mendapat RM83,333.33. Malah, ibu si mati juga akan mendapat sama nilai seperti ayah si mati iaitu RM83,333.33. Manakala isteri si mati akan mendapat 1/8 bersamaan 3 unit. Dan bagaimana pula dengan anak si mati? Okey, mari kita lihat bersama-sama. Baki dibahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Baki yang tertinggal adalah 13 unit. Jadi jumlah akan dibahagikan dengan 13 unit, maka mendapat RM270,833.29 sen. Namun begitu, baki ini perlu dibahagikan kepada 3 bahagian kerana anak lelaki akan mendapat 2 bahagian dan anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Jadi jelaslah seperti mana yang sudah saya kira di atas. Semoga anda semua faham. Terima kasih.